Assalamualaikum, hai, welcome to my YouTube channel. Acha here. Dia kata, oh my god, dia kata, aku kena tembak ke ni, aku kena tembak ke ni kan. Lepas tu Jameson tengok dia, and then macam nampak lah berdarah kan. And then bodyguard si Avery ni, Oren tu berlari lah dekat si Avery ni. Lepas tu check dia kata, oh tak, hang tak kena tembak. Nasib baik hang tak kena tembak. Lepas tu Avery kata, kenapa dada aku sakit ni? Dan kenapa berdarah? Orang yang tembak tu, dia pergi tembak pokok. Macam benda tu tertembus kat pokok. Dan pokok, sepihan pokok tu kira terpercik lah dekat si Avery ni. Kira macam tertusuk lah badan si Avery ni. Lepas tu Avery kata, siapa yang tembak? Dia kata, tak tahu siapa tembak, tak nampak kan. Tapi tim Oren ni, macam security tim Oren ni dah memang kejap dah orang tu. Lepas tu Oren kata, kita tak boleh biar ni, kita kena bawa dia pergi rumah Lackland. Lackland. Lepas tu dia pun bawa. Waktu tu Avery ni kata, kenapa dia tak bawa pergi rumah Hawthorns? Adakah Oren ni dia shock salah seorang daripada Hawthorns ni yang tembak? Lepas tu tak apalah. Lepas tu Avery ni dia dapatkan rawatan dekat rumah Lackland ni. So mereka dah berkulak lah sepihan-sepihan pokok tu daripada badan dia. Kira waktu dekat rumah Lackland ni, Avery ni kira dirawat oleh Jameson ni lah. And then waktu Jameson ni macam tengah cuci luka dia, tengah cuci darah-darah dia tu, so Avery ni dia rasa macam, wah, ada orang caring pasal aku. Dan dia tahu yang dia tak patut buat benda ni, dia tak patut macam ada feeling ni. Jadi dia ni pun macam, dia pergi cium si Jameson ni. Sebab Avery ni dia tak pernah merasa kasih sayang tu. Tak pernah rasa macam orang caring pasal dia. Jadi macam terharu lah dengan Jameson ni. Lepas dia cium si Jameson ni boleh kata apa tau? Dia kata, okay, aku rasa kita dah memang dekat dah nak dapat dia jawapan dia. Dan ni Avery ni pun macam, hang ingat, cok. So hang ingat orang yang nak tembak aku ni, dia tembak sebab aku ni. So waktu tu Avery ni dia macam terfikir. Dia kata, Jameson ni duk kata aku ni special, aku ni lain daripada lain. Adakah dia kata aku ni lain daripada lain semata-mata sebab untuk game ni ke, ataupun dia rasa memang aku ni special? And then Avery ni cakap lah dekat Jameson ni, kata, hang ingat orang yang tembak aku ni tembak aku sebab kita nak dapatkan jawapan dalam game ni, bukan sebab aku ni mewarisi harta yang berjuta-juta, yang berbilion ni. Lepas tu Jameson dia kata, cuba hang fikir balik, sebab pokok tu ada nama Toby, ada nama yang itulah anak si Tobias ni. Dia pun jumpa ada satu pokok ni, dia tulis dekat situ Tobias Hawthorns the Second. Lepas tu Avery ni dia macam bengang lah. Dia kata, hang ni macam bukan semua benda ni adalah game. Orang ni nak tembak aku sebab dia pun nak bunuh aku. Hang tahu tak apa yang akan jadi lepas aku mati? Hang tahu tak apa akan jadi kepada harta-harta ni? Bukan semua benda ni game. Lepas tu Avery ni dia macam teringat yang apa yang Nash ni bagi tahu dekat dia, yang kata Jameson, macam hang ni bukanlah special pun dekat Jameson. Hang ni hanyalah macam a tools, a glass of ballerina, a knife, macam a tools untuk Jameson ni main game ni. Dia tak rasa pun hang ni penting. Dia rasa macam hang ni untuk kepentingan untuk dia menang sahaja. And then Jameson ni dia kata, satu benda yang aku belajar daripada Emily adalah semua benda adalah game. Lepas tu Avery ni dia memang tak boleh hadap Jameson ni. So dia belah lah daripada tandas tu. Dia keluar daripada tandas tu, and then dia terserempak dengan Rebecca. And then Rebecca ni macam dia kata lah dekat Avery, oh, hang okey ke? Nasib baik hang tak kena tembak kan? Nasib baik hang just luka kecil je. So Avery macam, aku kena tembak lah, tapi tembak tu macam tak kena. Oh, maksud aku nasib baik tembakan tu tak kena. Lepas tu Avery ni macam, okay, dia ni okay ke tak okay? And then Rebecca ni dia kata,
aku rasa macam aku patut warning hang. And then Avery ni kata warning pasal apa? Well, aku sepatutnya cakap benda yang baik je pasal kakak aku, yang kembar aku, Emily ni. Tapi Emily ni dia jenis yang macam dia nak semua benda. Dia tak pandai pilih. Dia takkan memilih. So Avery ni pun tanya, so maksud hang dia bercinta dengan Grayson dan juga Jameson dalam masa yang sama ke? And then Rebecca pun cakap, well, mula-mula dia pun memang tak tahu. Tapi bila dia pun dapat tahu, dia pun macam tak nak lepaskan Emily juga walau macam mana pun. Jadi Emily pun jadikan benda tu sebagai game, nak tengok siapa yang menang. Emily ni dia jenis yang macam boleh mempengaruhi orang. Orang kedengar je cakap dia. Apa yang dia cakap tu semuanya orang macam bagus. Orang terima je apa yang dia cakap. Walaupun benda tu benda yang tak bagus, tapi bila keluar daripada mulut dia ni macam, oh okey kita kena buat benda ni, okey kita kena ikut benda ni. Emily macam tu. So balik kepada rumah Hawthorns, Oren pun dia bagi tahu lah dekat si Avery ni, kata dia dah check dah dekat keluarga Hawthorns ni, dan kebanyakan members dalam family Hawthorns ni semuanya ada alibi. Dan bukan salah seorang daripada mereka ni yang tembak Avery ni. Lepas tu Avery ni pun tanyalah, macam mana kalau Tia, macam mana kalau Constantine, dia pun tengah buat apa? And then Oren kata, tak, dia pun ni ada alibi. Dan even Lakeland pun ada alibi yang untuk tidak tembak hang. Satu je orang yang macam kami shock, iaitu Libby. Dia kata, kenapa pula Libby? Kenapa hang nak shot Libby kan? Libby tu kakak aku kot. And then Oren pun explain, dia kata kenapa kami shot Libby, sebab orang yang boleh masuk ke kawasan ni kan kawasan perumahan depa, tanah depa. Jadi orang yang untuk masuk ke tempat tu macam kena ada akses. Jadi depa shot Libby ni, dia berpakat dengan ex-boyfriend dia, si Drake tu, untuk tembak si Avery ni. Sebab kalau Avery ni mati, harta tu akan dapat dekat Libby. So mungkin mereka ni berpakat untuk matikan si Avery ni, dan so that Libby ni yang boleh ambil semua harta dia. Untuk Drake masuk ke kawasan perumahan tu, dia kena ada someone lah yang macam bagi tahu dia kan masuk kat mana ke apa ke. And then Avery ni dia macam, tak, bukan kakak aku, percayalah bukan kakak aku. Kakak aku baik, dia bukan jenis macam tu. Tapi yang pasti bukan Libby lah yang tembak, sebab Libby waktu tu dia ada dengan Nash. Jadi dia shot Libby ni macam dia suruh Drake ni lah yang tembak. Yang tu dia shot dululah. Lepas tu Oren ni dia kata, rasanya pistol yang orang tu tembak, pistol daripada rumah Hawthorns ni. Kira Hawthorns ni ada collection pistol dekat dalam satu bilik ni. So Avery ni macam, what? Tobias ni ada bilik, macam bilik senjata? Gila. Lepas tu Oren kata, yelah ini Texas, macam semua orang ada pistol. Look, he had a gun. Of course he had a gun. This is Texas, everybody has a gun. My florist has a gun. Dan family ni pun memang belajar menembak juga. Lagilah macam memang ada kan benda tu. Dia pun ni kira pembekal senjata Winchester yang paling terbesar sekali dekat Texas ni. Avery dengar macam tu macam, Winchester adalah salah satu clue yang nama 4 tu. Tu Avery macam, oh, aku kena pergi bilik senjata ni. Kat mana bilik tu? And then Oren pun bawa lah, tunjuklah dekat si Avery ni bilik senjata tu. Tapi bilik senjata tu dia bukanlah macam bilik yang scary, macam penuh dengan kepala binatang ke apa. Tak, dia macam cantik je. Dinding dia macam colour purple velvet macam tu, nampak mewah lah. And then Avery punya check lah kan, cari tengok senjata ni apa semua. And then dia nampak ada satu pistol senapang yang dia ada ukiran, dan ukiran dekat situ adalah ONE, which is 1. Sebelum ni dia dah dapat yang infinity symbol tu, which is boleh jadi nombor 8. Sekarang dia dapat nombor 1. So 81 ke 18 ke dia tak tahu. Lepas tu Avery ni dia balik lah dekat rumah Hawthorns tu, dan dia macam, dia tak maulah cerita dekat Libby yang kata dia ni kena tembak, sebab dia tak mau Libby ni macam risau lah dengan dia. Dan dia tak asal lah macam Libby ni ada kaitan dengan orang yang tembak dia ni. So dia ni macam menangis je lah dekat Libby ni. Dia menangis sampai dia tertidur. Dan malam tu kira si Avery ni dia macam mimpi tau. Mimpi daripada
memori dia yang sebenar. Dia mimpi waktu dia kecil-kecil dia macam main paket gula tu. Lepas tu dia tengah susun-susun macam nak buat castle tau. Waktu tu dia dekat restoran. And mak Avery ni dia kerja sebagai waitress lah dekat restoran. Lepas tu mak dia panggil dia, kata, Avery, hang buat apa ni? And then Avery cakap, tengah buat castle. Lepas tu dia kata nak susun castle ni sampai 5 tingkat. Barulah castle ni macam cantik. Lepas tu Avery ni dia terbangun and then waktu Avery bangun tu dia dah macam dekat sebelah dia tu ada telefon tu macam duk bunyi je, macam bunyi message masuk. And then Avery ni dia macam tengok and then message daripada Drake. Handphone tu kira handphone Libby lah. Message daripada Drake cakap, I love you, aku rindu dekat hang pun mesti sayang aku, hang pun mesti rindu dekat aku, apa semua. Lepas tu Avery ni dia macam, kenapa Libby ni tak block je si Drake ni? Kenapa dia still message dengan Drake ni? So dia macam dah terfikir dah apa yang Oren cakap semalam tu. And then dia buat rutin dia macam biasalah. Semua orang tak tahu kata dia ni kena tembak. Waktu dia pun tengah breakfast tu, Tion ni tiba-tiba main. Lepas tu dia kata, aku tahu pasal semalam. Lepas tu Avery ni dia macam cuak dah. Dia macam, takkan Tion ni dah tahu dah kata dia kena tembak. Lepas tu Tia kata, aku dah tahu dah pasal hang dengan Jameson. Hampa kan bercium semalam. Rebecca beritahu aku. Lepas tu Avery ni macam, lega. And then Xander kata, wow, gosip dekat dalam rumah Hawthorne ni memang cepat je tersebar. And then waktu si Avery ni nak ambil makanan, lepas tu dia gerak tangan dia tu, dia macam tu. Lepas tu Xander macam perasan lah benda tu. Xander kata, hang okey ke? Macam hang nampak macam hang luka je ni. Lepas tu Avery macam ada Libby kat waktu tu kan. Dia tak mau Libby ni risau. Lepas tu Avery kata, taklah, aku tak ada apa lah, okey je. Macam tegang lah. Dia macam tu lah. Dia cover line lah. Lepas tu Grayson ni mai. Lepas tu Grayson kata, boleh tak aku nak cakap dengan Hang Sat? Lepas tu Grayson ni tanyalah, hang okey ke? Nampak macam hang sakit je. Hang kenapa? Lepas tu Avery kata, tak ada apa lah. Kata, hang bagi tahu je lah aku. Macam, please, hang okey ke tak ni? And then Avery pun cakap, aku kena tembak semalam. Lepas tu Grayson macam terkejut lah. Macam mana boleh kena tembak? Lepas tu dia cakap lah dekat Oren. Dia kata, Oren, apa yang hang buat semalam? Macam ni yang hang boleh biar kata dia ni boleh kena tembak? Kira Grayson ni walaupun dia ni orang yang cool, tapi dia ni macam caring lah. Dia kan yang macam family person macam tu. Dia caring lah pasal Avery ni. Lepas tu Avery ni dia teruskan lagi lah untuk mencari clue yang nextnya. Dan clue yang nextnya nama Devonsport. So bila dia search pasal Devonsport ni, dan Devonsport ni dia macam ada kena-mengena dengan Major. So dia kena cari Major nama Devonsport dekat dalam rumah tu. And then dia pun cari dekat bilik ni tak ada, cari dekat bilik ni tak ada. Dia kata, mana nak cari Major macam ni kan, yang nama Devonsport ni. Dalam pada masa yang sama, Avery ni dia macam tak boleh stop fikir pasal kakak dia Libby tau. Yang kakak dia ni macam ada kena-mengena dengan tembakan yang dia kena tu, dengan serangan yang dia kena ni. Boleh jadi yang Libby ni macam cayak lah dengan kata-kata si Drake ni. Sebab Libby ni kan dia baik. So dia ni macam boleh lah, dia jenis macam tu. Takut Drake ni berjaya pengaruh dia dan macam ajak dia buat plan ni. Dan kalau dia pun berjaya, kira macam depa ni dapat conquer lah harta-harta ni. So bayangkan Drake yang panggil tak elok tu dapat 46.2 gila ni. Macam celaka gila. Geramnya dengan orang macam ni. Lepas tu si Oren ni memang bagi tahu siap-siap lah dekat Avery ni, kata jangan bagi tahu siapa-siapa sebab dia pun nak siasat siapa yang serang Avery ni. Jadi Avery ni pun memang dia tak mau bagi tahu depa ni kan. Dia duk cover line lah dengan depa ni. Kecuali Grayson lah. Grayson dah dapat tahu kan kata dia ni luka. Lepas tu Libby ni kira macam disebabkan benda ni, so dia macam malas lah nak pergi sekolah. Memang yelah penat kot. Hang dah kena tembak, dah kena serang. Lepas tu fikir pula kakak hang ni macam ada potensial untuk buat serangan ni. Jadi dia stress lah. So dia pun macam teruskan misi dia untuk cari Major Devonsport ni. Avery ni duk carilah Major Devonsport ni. Kira dia masuk semua jenis bilik, termasuklah bilik tandas yang Sky tu. Dia terjumpa balik dengan Sky yang macam memang separuh bogel tengah mandi tu.
And then Sky ni macam tahu kata dia ni kena tembak. So Avery macam, mana hang tahu? And then Sky kata, oh anak aku Grayson yang bagi tahu. Jadi memandangkan Sky ni tahu, Sky ni kan dia macam kecoh sikit. So sekarang ni macam ramai yang tahu. Dan benda ni dah tersebar sampai dengar ke Libby. And then Libby ni dia macam marah lah Avery. Kata kenapa hang tak bagi tahu aku yang hang kena tembak? Avery ni dia macam terlepas, dia cakap, hang ni stay contact ke dengan Drake? Aku nampak message Drake masuk dekat handphone hang. Lepas tu Libby macam, memang dia contact aku tapi aku tak pernah reply, aku tak pernah jawab pun apa yang dia message ataupun call. Kenapa yang hang tak buang je handphone tu ataupun block dia? Libby cakap, no, aku tak mau buang handphone ni sebab ni nombor ni macam semua kawan-kawan aku tahu pasal nombor ni dan ayah kita pun tahu pasal nombor ni. Betul Avery macam, ayah kita still contact hang? And then Libby cakap, dia contact sebab dia nak tahu kita sihat ke tak, kita sekarang macam mana. And then Avery marah lah. Avery cakap, apa hang ni? Ayah kita tak pernah ambil tahu apa pasal kita. Dia ni kira nak tahu sekarang ni sebab dia nak duit kita je. Ayah kita tu dengan Drake, dengan mak hang semua sama, semua nak duit je. Betul Avery kata, hang ke yang bawa masuk Drake dekat kawasan perumahan ni? Libby macam dia terasa, dia macam, sampai hatinya hang ingat aku yang buat benda tu. Of course tak. Takkanlah aku nak buat macam tu dekat hang. Dah lah. Aku nak belah. Libby ni memang terasa gila lah Avery cakap macam tu. And then Libby ni cakap, by the way, aku ni still penjaga hang tau. So kalau hang kena tembak ke, dicederakan ke apa ke, aku memang berhak untuk tahu. So next time tak payah nak simpan rahsia-rahsia ni. Dalam dia duk cari Major Davenport ni, kira macam dia pi lah setiap bilik dalam rumah tu. Dia pi semua, tandas, sauna, semuanya lah, memang tak ada exception. Dan waktu tu kira Oren ni memang ikutlah si Avery ni, sebab dia ni memang kena protect lah. Dah dia kena serang kan. Tengah duk cari tu, so Avery ni dia terserempak dengan si Nash. Lepas tu Avery ni dia macam teringat something. Dia kata, ada tak dalam rumah ni macam ada sides yang Toby punya side, yang macam bahagian Toby. Lepas tu Nash kata ada. Mari sini aku bawa hang. So Nash pun bawa lah Avery ni pi side wings yang Tobias pula, Toby ni punya side. So bila dia pi dekat situ, kira Nash ni dia macam belah je lah sebab dia macam nak hantar Avery ni je. Lepas tu Nash ni dia belah. And then dekat side Toby ni ada library. Lepas tu dia pun macam, okay tak apa, first thing dia tengoklah bahagian library. Bila dia masuk library tu, dia kira dia masuk seorang lah. Oren ni tak ada, tapi Oren ni kira macam dia dah check lah bilik tu. Okay, bilik ni selamat, tak ada siapa. So Avery ni pun dia macam seorang dalam bilik tu. Cari, tak ada dekat dalam bilik ni. Lepas tu dia macam, kat mana kan? Waktu dia tengah pick up tu, tiba-tiba dia rasa macam ada macam angin tau dekat kepala dia. Dia kata, bilik ni macam tertutup, angin ni main daripada mana? Waktu dia tengok, lepas tu dia perasan dekat angin tu main daripada dinding. Macam cerita-cerita cerita-cerita yang ada secret passage ni. Lepas tu dinding tu macam dia rasa macam ada angin lah dekat sini. So maknanya ni dinding ni dia bukan dinding lah, dia pintu. And Avery pun dia carilah pembuka untuk buka pintu tu. Dia carilah lilin lah, apalah apa semua. Dia cari dan dia jumpa buku yang membuka pintu tu. So dia tarik. Lepas tu kira dia masuk dalam satu lorong ni, macam dia kena turun bawah. And then dia jumpa satu meja yang terletak dekat satu sudut ni. Macam meja tu sahaja dekat dalam bilik tunnels ni. Meja, kira tu lah meja Davenport. Dan Grayson tengah duduk dekat meja tu. Kira Grayson memang dah ke depan lah. Dia dah mendahului si Avery ni lah untuk dapatkan jawapan game ni. Lepas tu Avery ni dia tanya lah Grayson ni, kata hang buat apa kat sini? Hang tunggu siapa? And then Grayson ni kata, tak tahulah, mungkin aku tengah tunggu Jameson, nak tengok dia ni dapat ke tak jawapan, ataupun aku tengah tunggu hang. Lepas tu Grayson ni dia macam pergi dekat Avery ni. Lepas tu dia kata nak tengok luka Avery lah, dia nak tengok okey ke tak. So Grayson ni pun memang dia tengok luka Avery ni, dia pegang apa semua macam okay. Macam orang yang care lah, macam okey ke ni. Lepas tu Avery ni dia macam dia biar je lah apa yang Grayson ni buat kat dia. And then Avery ni dia continue, dia sambung balik cari apa yang ada dekat desk ni. Dekat meja ni
dia macam ada banyak kompartmen. Ada laci ni, ada laci ni, ada laci ni, apa semua. Jadi Avery ni pun dia check satu-satu. Check. Dan meja tu kira kosong lah. And then dia jumpa ada satu keychain yang ada dalam laci. Dia ambil keychain tu dan keychain tu dia tulis nombor 1. And then kumpul balik clue 811 atau 181 atau 118. Jadi tak tahu ni nombor apa. Lepas tu Grayson kata, adakah clue ni nak mengatakan yang Tobias Hawthorne II, which is Toby Hawthorne tu, masih hidup. Lepas cari clue tu, so Avery ni malam tu dia tidur lagi dekat bilik Libby ni. Dia tidur dan dia mimpi lagi lah. Dia mimpi mak dia. Dan mimpi tu merupakan mimpi yang memories punya lah. Sama macam yang sebelum ni. Mak Avery ni cakap, Avery, bangunlah. Hari ni kan hari istimewa. Hari ni kan birthday hang yang ke-15. Bangunlah. And then Avery cakap, lagi 30 minit boleh tak? Mengantuk lah. And then mak dia kata, mak ada surprise untuk hang. Sempena birthday hang ni yang ke-15. Hang nak tahu tak apa benda? And then Avery cakap, bagi je lah clue ke, hint ke, apa ke. Malah lah nak teka-teka ni, mengantuk lah. And then mak dia cakap, okay, mak bagi clue. Mak ada rahsia waktu hari yang hang dilahirkan. And then Avery ni dia tahu terbangun. Dia terbangun sebab Alisa ni kejutkan dia. Alisa ni buka lah langsir and then cakap kat Avery ni, okay, hari ni kita kena pergi shopping, beli baju untuk hang sebab hang kena pergi ke night gala macam tu lah. And then Avery ni pun dia bangun, dia bersiap-siap lah. Dia bersiap-siap and then nak pi tu, tiba-tiba Tia ni dia nak ikut. Tia ni kira macam nak ikut shopping sekali lah. Betul macam Avery pun macam, okay lah, suka hati hang lah. Dia pun pergi shopping. Kira macam tempat shopping ni kira dah tutup siap-siap lah. Special untuk mereka. Siapa pun tak boleh masuk. Kira mereka je yang shopping. Wartawan apa semua ni kira macam duk tunggulah dekat luar. Paparazzi apa semua. And then Tia ni macam dia cari satu gown. Gown ni kira macam colour emerald hijau lah. Lepas tu dia bagilah dekat si Avery ni. Dia kata, pakai baju ni. Baju ni matching. Sama colour dengan mata hang. Hijau juga. Lepas tu Avery macam, mataku bukan warna hijau, mataku warna hazel. Lepas tu Alisa ni dia kata, baju ni macam sesuai dengan hang. Memang kena lah masuk dengan skin tu hang, colour dia. Hang pakai mesti cantik. Avery pun pakai and then memang kena lah dengan dia. Memang cantik. Hello lah si Avery ni. Dah lepas dia shopping ni, on the way dia balik, tiba-tiba kereta yang si Avery dengan Tio ni accident. Bukan accident tak sengaja tu. Accident yang depa ni dilanggak. Kira waktu tu memang kecoh gila lah. Avery seorang billionaire yang menjadi target untuk dibunuh. Waktu tu kira polis memang ramai lah, standby lah. Lepas tu Oren dengan tim dia, tim security dia semua macam cover lah si Avery ni. Nasibnya Avery dengan Tia ni memang tak ada apa-apa lah, tak ada kecederaan ke apa ke. Dan mereka siasat kereta yang dilanggak tu, kereta yang langgak mereka ni dipandu oleh Drake. Yes, memang Drake yang bawa kereta ni. Dan dalam kereta tu ada pistol senapang yang peluru dia matching dengan peluru yang waktu Avery kena tembak. Disebabkan tu, so polis pun depa pergi berkas lah si kakak Avery ni, si Libby ni. Depa pergi tangkap Libby ni, bawa pergi kat balai. Sebab Libby ni memang potensial lah untuk bawa Drake ni, macam untuk bagi tahu Drake ni segala information yang Avery ni tengah buat apa. Lepas tu Avery ni dia boleh tanya, kenapa polis tangkap Libby? Dia tahu jawapan tu, tapi dia macam tak boleh terima. Kata, kenapa polis nak tangkap kakak aku? Kakak aku tak bersalah. Kakak aku tak akan buat macam tu. Kakak aku ni yang bela aku daripada kecil. And then Alisa ni dia kata, kalau pasal duit, macam family pun akan gaduh. Family pun akan boleh khianat hang. So hang jangan pelik benda ni. Benda ni macam tak apalah. Hang just fikir macam ini adalah langkah untuk kita berjaga-jaga. Yang penting keselamatan hang. And then Avery ni pun macam dia down. Dia tak boleh fikir straight. Dan dia ni macam
Dia dengar je lah cakap Alisa ni. And then Alisa ni dia cakap lah, okay, malam ni kita kena pergi night gala. So hang kena ready, hang kena prepare apa yang wartawan akan tanya hang. Dia pun ni akan tanya hang bermacam-macam soalan yang boleh mendownkan hang, yang boleh menjatuhkan hang. So kita kena practice macam mana hang nak jawab soalan-soalan ni dekat depa. Hang sendiri kena bagi tahu depa yang Libby ni tak bersalah. Libby ni tak ada kaitan dengan kejadian yang terjadi dekat hang ni. Apa yang hang nak buat dengan duit-duit ni? Apa pendapat hang yang orang kata hang ni perempuan jalang yang mencuri harta orang kaya? Betul ke kakak hang bercinta dengan lelaki yang cuba nak bunuh hang? Adakah kakak hang bertanggungjawab dengan serangan yang hang kena 2-3 hari ni? Dan every dia fail semua questions tu. Dia macam terlalu emo, dia macam tak tahan dan cara dia jawab tu memang tak kena. Lepas tu Avery ni kira bersiap untuk pergi ke night gala ni. Siap buat rambut dendan ala-ala Elsa tu, ke tepi macam tu. Lepas tu waktu dia tengah bersiap tu, Libby ni balik. Kira dia terlepas lah daripada tahanan polis. Dan Libby ni memang menangis lah dekat Avery ni. Dia minta maaf dekat Avery ni. Dia cakap, aku patut block Drake ni, aku patut tukar handphone, aku patut dengar cakap hang, tengok apa dah jadi dekat hang ni. Kira Libby ni dia rasa bersalah lah. Lepas tu kira Libby ni dia ambil handphone dia, dia bubuh dalam blender. Kira hancurkan lah handphone dia ni, biar tak ada siapa pun boleh contact. Yang penting adik dia selamat. Tapi persoalannya, kalau bukan Libby ni yang masukkan Drake, yang bagi access dekat Drake untuk masuk ke rumah mereka dan untuk tahu kata Avery ni pergi shopping, so siapa? And then Oren kata mustahil Libby ni yang masukkan Drake dekat kawasan perumahan ni, sebab dekat CCTV tak ada kelibat si Drake ni masuk dekat pintu luar ni. Kira Drake ni dia masuk melalui lorong tunnel, kira lorong rahsia lah. Lepas tu Oren kata yang dia tahu lorong rahsia ni ada 2 yang macam tak ada gambar CCTV ni lah untuk masuk ke rumah mereka ni. Tapi mungkin juga ada lebih yang Oren ni tak tahu. So mustahil untuk Libby ni tahu pasal lorong ni, sebab yelah dia pun ni macam baru duduk dekat sini. Lorong dia pun ni kan ada banyak. So mana dia tahu kata lorong yang mana satu yang tak ada CCTV, yang memang betul-betul yang paling rahsia sekali. So maknanya mesti ada di antara yang Hawthorne's family ni juga. Lepas tu kira Avery ni dia bersiap, dia berdandan, lepas tu pakai rantai, pakai jewelry apa semua dengan dia punya night gown warna emerald hijau tu. Dan dia pun pergi gala tu. And then waktu dia macam nak turun tangga yang umpama macam Cinderella gitu. Lepas tu semua orang tengok dia kata wow, memang lawa gila lah dia waktu tu. Lepas tu dekat tangga tu dia nampak Grayson ni tengok dia macam muka Frozen je tu macam macam tu. So Avery ni dia assume, dia macam ingat Grayson ni macam terpukau lah tengok dia ni cantik ke apa. Lepas tu Grayson ni dia pegang gelas air dan gelas tu jatuh. Dia macam macam tu. And then Avery ni pun macam kenapa? And Grayson ni kata, apa yang buat ni? Rantai tu, baju ni, rambut tu